saya susun ni bicara saya ni. Sebab depan-depan mak-mak hak baik-baik benda mulia ni kan. Takut terkejut tak pergi melari tinggal dalam masjid jenuh saya kan. Jadi kena terap dekat anak-anak. 4 cerita dalam surah Al-Kahfi ini. Yang pertama pasal kisah apa? 7 orang pemuda. Yang itu anak kita pernah dengar. Tapi kita yang expect macam tu. Budak sekarang tanya kan, tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu pasal 7 tak ada pernah dengar pun. Kita dulu cik-cik kita tahu dah sebab mak kita cerita. So adakah anak-anak sekarang ini, remaja sekarang ni dia tak tahu mak kita tak bercerita ke memang dia tak mau ambil tahu? Tu kisah dia. Okey, pasal 7 pemuda duduk dalam gua, kisah semualah, kisah dalam tu dengan anjing semua tu kan. Okey, kisah kedua tentang kisah pemilik kebun. Yang itu dalam konsep Allah tegur pasal nikmat dan juga syukur. Kisah yang ketiga adalah pasal Zulkarnain. Perjuangan dia dan tentera bala tenteranya semua. Yang keempat pasal kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Khidir. Jadi 4 peristiwa ini perlu kita sebut cerita dekat anak-anak kita. So dalam 4 cerita ini tu indahnya Al-Quran dan mukjizat. Allah susun dalam bentuk storytelling, tetapi dirakam dalam 4 kisah yang berbeza dalam satu surah. Ada 4 cerita. Setiap cerita tu pula, kalau kakak kita mengaji tadabbur ni kan, tadabbur surah Kahfi ni, Allah susun tu memang kena dengan kita. Sebiji sebotol bahasa anak muda sekarang. Contoh kan, macam mana pertanyaan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dari surah inner soft skill kita panggil, Nabi Musa tu tahu dia adalah seorang nabi. Maksudnya semua ilmu itu ada pada dia. Bahkan Allah berbicara wa kalama Allah Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa yang tidak dapat pada nabi lain dengan Rasulullah. Jadi mukjizat agung. Tapi kenapa Allah hantar berguru dengan Nabi Khidir? Dan ketika dalam sirah itu dikabarkan Nabi Musa didenai juga rasa macam itu macam pasal dia ada persoalan asal situ. Habaq kita dalam masyarakat sekarang ini, bila ada hukum dia akan kelak lu pasal apa? Why? Why? Pasal apa tak boleh? Kalau budak-budak muda sekarang suka tanya, pasal apa babi tak boleh makan? Ada suka soalan yang macam tu. Why? Dan barat pula ajak anak-anak kita ini dengan mulakan hidup dengan 5 why tu. Why, 5W tu. Who, what, why, semua tu kan. So anak kita diajar dah dididik begitu. Hatta dalam bab hukum pun dia akan bermula dengan why. Pasal apa? Tadi saya nak main tadi persoalan panjang hak lambatkan saya itu ialah Lani di media sosial ada satu tim yang tunjuk pasal belah anjing. Ada perasan tak yang pertubuhan tu kan? Okey, bab hukum tu sana saya cerita bab macam lah. Tapi dalam cerita dan ahbab bagi kita nak lahirkan anak-anak kita ini, bila Allah kata no, dia kena terima no. Saya tanya mereka, pasal apa agak-agak? Pasal apa Allah kata, sedangkan dari segi kajian, anjing merupakan binatang yang 99% boleh memahami jiwa manusia. Paling dekat dengan manusia adalah anjing. Boleh memahami. Dan begitu juga dengan khinzir, dengan babi. Dalam semua binatang yang dimakan, daging dia lah yang paling sedap. Ham. Lepas tu kalau budak-budak saya cabar tu kan, bertanya, Allah pernah rasa ke? Dia suruh kali kat situ. Saya kata, rasa. Tu duk bagi ni. Mula nak kelentong kita pun kan. Paling sedap dan semua part dalam khinzir itu memang function. So dia adalah binatang kita panggil sebagai very full of functions. Penuh. Semua boleh guna. So orang katanya, why? Pasal apa tak boleh? Dulu kita berhujah, kita kata khinzir ada cacing pita kan. And then Jepun datang dengan kajian boleh hapuskan cacing pita tersebut. Boleh makan, tak ada masalah. After taking the meat, ambil yang dia punya ham tu, ambil supplement untuk matikan. Ataupun sebelum export import dia akan suntik. So cacing pita dalam daging khinzir itu sudah mati. Itu dulu. So sekarang ni tak ada dah, ada kajian semua saya. So soalan dia, kenapa? Why must be forbidden? Kenapa mesti dihalang, dilarang terhadap anjing dan babi? Jadi bila timbul viral sekarang, boleh bela semua tu kan, main-main semua, dia ada kaedah dia.
Nah, bagi orang yang trainer, cerita lain hukum dia. Bagi yang doktor veterinar, cerita lain. Tapi bila dibuat secara umum begitu, yang menonton itu bukan orang yang faham keseluruhan dia. Ada orang tak nampak lah, dia ni adalah trainer ke apa. Dia akan timbulkan keraguan. Boleh ke pegang, boleh ke kawan, boleh ke kami belah. Sebab tu bila Allah kata, when I say no, is still no. Sebab persoalan ta'abudiyah. Nak abdun, hamba. Allah nak tahu kita dengar ke tidak, boleh patuh ke tidak, boleh walak tak dengan apa yang aku kata. Bila aku kata anjing tu haram, bila aku kata khinzir tu haram, kamu boleh dengar tak? Kamu boleh patuh tak? Sebab tu kalau pergi mengaji dekat pondok di set tu, arwah tuan guru pernah sebut. Dia kata contoh wuduk. Kita berwuduk kan, kita batal, kita kentut kot dubur, kot punggung puasa kita kan. Kenapa kita kena ulang semula ambil? Start balik dengan sunat, basuh muka balik, basuh tangan balik. Pasal apa tak basuh di punggung saja? Yang tu yang kita batal. Persoalan macam ni, dia tak ada huraian dia. Kita kena contoh, memang itu yang Allah suruh. Di benda tu kena terap dekat anak-anak kita. Kita samalah kan. Kena contoh, bila Allah kata tidak, tidaklah. Jangan hampiri zina, janganlah. Begitu. La taqrabu. La tu kan dia punya isim nahi kan. Jangan. Kalau lam pula, jangan buat tapi ada pertimbangan. Bila keluar lan pula, lam nun, jangan sama sekali sampai bila-bila pun. Tu kena bagi faham dekat anak-anak kita. Jadi kalau bab yang anjing ni, sekali balik anak-anak muda tertanya ke apa, cerita anak, apa pun pegang pada hukum tidak boleh dengan anjing kecuali dalam bab yang khusus tadilah. Veterinar, lepas tu trainer-trainer, anggota keselamatan, dan ada juga rusuh untuk kita bela untuk keselamatan jaga semua kan. Tapi still tak boleh nak menganggap kita boleh membela binatang tersebut. Ni bahaya nak kakak nak. Akhir zaman ni ilmu dan kata apa, netizen boleh cepat menghukum. Kakak ingat tak, saya bawa sikit sebelum masuk dalam hadis nak. Saya bawa sikit, kakak ingat yang baru ni kes bunuh tu? Anak lelaki budak lelaki bunuh yang dia punya kekasih tu kan, yang dihirih perut, dia robek. Kakak bayangkan ketika dia buat itu, ada dia fikir tak halal haram? Dia fikir tak dalam Islam ini kita kena jaga 5 perkara. Hifzuddin, jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan. Satu lagi lalu lupa, kelima tu mata keturunan. Saya setelah. Okey. Yang penting nyawa, jaga agama, nyawa, harta, keturunan. Tak cukup juga. Apa dia? Akal. Subhanallah. Alhamdulillah, masya-Allah. Akal kita tu tak boleh minum arak. Jaga nyawa. Sebab tu kita kata bagi dam dibalas dengan dam, darah dibalas dengan darah. Dari segi qisas dia. Masa dia robek perut perempuan itu, dia ada fikir dah Allah balas apa? Dah. Kemudian ada yang khabar kata ketika ditoreh, dirobek, diambil fetus itu, perempuan itu masih hidup. Matinya ketika mana? Dibakar kali yang pertama. Okey, kalau kita kata dia memang tak apa nak betul orang dia. Kata betul, dia bakar, dia tinggal dah. Tapi balik bakar kali kedua. Kakak dari segi mental dia memang kita kata something wrong. Tapi memang dari segi yang masa tahariman kata normal je lelaki tu. Tapi saya habaq masyarakat lepas tu. Kakak ada baca tak yang ni dia kata apa? Netizen duk bunyi kata kesian kat budak tu. Masa depan panjang lagi. Pasal apa kita nak tahan penjara lama-lama? Dia kan baru habis politeknik ke apa tau. Dia punya naratif ataupun gelombang masyarakat tu bagi hukum tu sehingga melupakan seksanya yang si mati dan telah melenyapkan betapa kejamnya pembunuh tersebut. Tu saya kena cakap ni sebab masyarakat kita tu dah memang bagi saya agak melampau. Bab hukum biar hukum yang jalankan. Dan kakak tahu lagi di Malaysia ni dah tak ada dah hukuman gantung. Tahu ke belum?
Kalau sejahat-jahat orang pun masuk penjara, dah tutup, dah tak ada dah hukuman gantung. Yang ada dalam penjara seumur hidup. Ni pun antara agenda-agenda juga ni. Paling kurang kalau dia kena hukuman gantung, orang kata hukuman ta'zir tu lepas dah. Dia menghadap dengan Allah lah. Dan saya ada satu tulisan daripada Prof ni, antara usaha yang meminta untuk dibuang hukuman tali gantung ni datang daripada, ni saya contoh berat sikit lah, daripada puak-puak yang sekularisme, liberalisme. Agenda Yahudi dan Barat ni untuk menghancurkan Islam daripada dulu sampai ke kiamat kakak. Sebab bila mereka tengok, kalau kakak pernah melawat penjara, orang banduan yang menanti hari untuk ke tali gantung, Allah bagi peluang dekat dia dah. Kakak kita tahu dah, bila pesalah itu jatuhkan hukuman, hakim sebut si fulan kamu akan menjadi hukuman gantung tepat jam 5.26. Memang akan jatuh, memang akan meninggal, diambil nyawa dengan izin Allah 5.26. Takkan terlewat walaupun 1 saat 1 minit. Sebab itu peraturan dia. Dan bayangkan pesalah itu, kami pernah buat rombongan pergi tengok kan, ustaz tu cerita, dia hantar dengan imam, dengan ustaz. Sepanjang perjalanan ke bilik sel gantung itu, ustaz yang mengiringi dia. Dibacakan zikir-zikir, diperingatkan dengan kalam Allah, diperingatkan dengan kalimah syahadah. Sampai ke tali gantung, imam tu akan tolong dia. Bayangkan sampai kan ibu-ibu kakak, Allah bagi peluang pada bertaubat lepas pada sesi mahkamah, bertaubat berapa lama Allah bagi dekat dia. Dan memang ustaz tu cerita, kebanyakan pesalah tali gantung ini meninggal bersih jenazah dia. Sebab Allah bagi peluang dekat mereka ini untuk bertaubat, sungguh-sungguh minta dengan Allah, sebab tahu dah tak ada kematian. Bila melihat begini, maka ada usaha puak-puak ini yang tak boleh tengok Islam senang, bawa atas dasar kemanusiaan, human right. Ni human right ni, bebas hak asasi manusia. Tak boleh gantung manusia, kena hormat manusia. Sebab dia melihat kepada akhir sekali orang Islam akan jadi Allah terima sebagai husnul khatimah. Tu unsur dia. Maka tidak ada dah sekarang ini. So paling dahsyat penjara seumur hidup. Bayangkan bagaimana pesalah dalam bab-bab melibatkan hukum hudud ini, pembunuhan hukum hudud, pembunuhan, buruh, merompak hukum hudud, tidak boleh selesai hukuman dia di dunia. Dia akan sangkut berhutang dengan Allah SWT. Ini contoh kalau dia tak ada taubat lah. Kalau taubat tu milik Allah SWT, Allah yang bagi, Masya Allah, tabarakallah untuk dia. Tu contoh perempuan. Saya buka sikit minda Korea Masjid Kampung Sungai Limau ni, bahawa kita ni mengaji juga. Peranan kita kena sampaikan paling kurang dekat jiran, dekat suami, cerita balik apa yang dapat ilmu, kena bercerita. Kalau tak bercerita duduk diam, ilmu tu dia lekat, aci kerak jari. Saya mai balik bulan depan tanya, macam pernah dengar tak Zah? Macam pernah dengar. Dia tak akan keluar ilmu tu. Ilmu tak akan pi mata. So balik pi cerita dekat anak-anak dan sebagainya. Jadi dalam kes bunuh tadi, saya ikut satu kuliah, ada sebut dari aspek pembunuh lah, dan dari segi amangsa lah, dari segi tasawuf dia. Ini soal karma. Sekarang orang kata, kalau dia pun nampak, kalau buat dosa, lala tu Allah balas. Kalau kakak ingat seorang yang terlibat, famous lah, kita punya insan ini yang dia pergi Mekah, tukar jantina tu, dia pergi ke Mekah, dia buat live kan. Lepas tu sebab dia lah Arab Saudi, dia tak berapa senang dengan Malaysia sekarang. Lepas tu baru je diharmonikan balik dengan utusan kita datang haji. Sebelum ni memang dekat kemasukan kita. Dan kakak ingat tak bahawa ni isu visa semua tergantung tu, kerana ni perbuatan insan ini. Sebab bagi Arab Saudi, dia sangat memandang hina dalam kes-kes LGBT ataupun yang pundan semua ni. Arab Saudi cukup ni cukup dia kita panggil sebagai kuat lah, syadid ortodoks, tidak boleh menerima hal-hal begitu. Bila review dia kata tengok, dia seorang lelaki tapi pakai telekung, dia ibarat macam menghina Masjidil Haram. Dia buat. Dan ada, saya pergi kuliah kan, budak-budak muda tanya apa, Tazah, awak time tu tak kena kilat pun. Saya kata, amboi,
Dia duk bayang bila orang buat perkara muka tu Allah bayang perang. Saya kata Allah ingat contoh tanda kek kan. Buat dosa perang, buat dosa perang. Kalau macam tu mampu kita langgar terfilat perang, kena kilat. Saya kata fahami balik cerita betul-betul. Kemungkinan Allah bagi masa untuk dia bertaubat. Kita tak tahu. Dia buat tapi lancarnya mulut itu kita patut kecam. Dia kata saya okey je, saya okey je. Tu tengah duk live tu pakai telekong. Saya okey je. Sini macam tak ada apa-apa pun, saya tak ada apa-apa pun. Kalau bagi saya, kalau bahasa saya pengaji saya faham, saya kata murtad dah. Tapi mungkin orang yang longgar sikit, tak apa lah kan kita bagi peluang kan. Bagi saya ketika mencabar Allah itu sudah dikira murtad. Kata murtad pun syirik khafi tu confirm telah dapat dah kat dia. Itu mungkin Allah bagi ruang masa panjang tak ada apa-apa untuk tengok. Sama juga dengan kes yang masa kematian tadi. Dari segi tasawuf dia, mungkin kesalahannya kita kena kecam lah. Dia berzina kan. Okay, satu hal. Tapi kita fikir balik, apa dosa dia sehingga Allah membuka aib dia sebegitu rupa. Sudahlah diseksa. Satu Malaysia mengetahui dia berzina. Dan yatim piatu kot mangsa tu. Kadang-kadang bila ada seorang ustaz tersebut, kadang-kadang beringatlah kita. Mungkin bukan dosa dia semata, tapi mungkin dosa ayah mak dia, dosa pak menakan, mak menakan. Konsep dosa dan balasan ini Allah akan bagi bukan semata dekat kita pelaku dia. Akan pi dekat keturunan kita, akan pi dekat sahabat-sahabat kita, akan pi dekat jiran-jiran kita. Pegang yang tu kakak ibu. Saya kena sampaikan peringatan untuk masyarakat di akhir-akhir ini. Kalau kita buat sebarang dosa, beringat. Bukan kita sahaja yang akan menanggung. Tapi Allah boleh bidaskan. Allah boleh lempiaskan kesan dosa tersebut pada orang sekeliling kita. Yang ni saya dah ulang dekat anak-anak kita ni. Kamu sekarang boleh seronok berdating. Kamu kata tak kena tangkap. Allah tak marah pun. Kami cemerlang je. Ya, mungkin nikmat kamu Allah bagi. Nikmat Allah bagi istidraj tu. Buat maksiat tapi boleh dapat nikmat. Tetapi mungkin juga kamu punya itu akan sampai kepada orang anak-anak kamu, dekat mak ayah kita balik. Nak bagi dia faham konsep dosa dan balasan. Kakak, ibu-ibu saya habang betul-betul. Anak-anak kita sekarang, mungkin anak-anak kau yang mengaji ni Allah pelihara. Tak ada masalah. Tetapi tengok anak-anak sekeliling kita, jiran kita. Pengamalan, penghayatan Allah Ar-Raqib, Allah Asy-Syahid. Allah sedang tengok, Allah mengawasi, sangat kurang. Dia tak rasa. Kalau kita kata jangan duk ambil barang orang, haram, darah daging jadi hitam, jadi haram. Dia tak nampak kakak. Dia tak nampak benda tersebut. Tu yang jadi kes boleh berzina, boleh dia start dengan kapal dia berzina. Ni saya baru selesai urus ni. Di daerah sana lah. Isu basahan ni lah. Tu mujak cikgu dia ada buat takwim period tu. Tak main lama. Tapi dia kata memang saya selalu tak main macam tu. Okeylah boleh terima. Tapi elok je selesai. Sebab cikgu tak boleh cek. Kami tak boleh cek dia pregnant ataupun tidak. Pregnancy test itu ataupun urine tu kita tak boleh salah untuk kami. Salah dari segi undang-undang kalau kami buat. Undang-undang sekolah lah. Undang-undang dunia, undang-undang Allah. Memang lalu tu juga saya buat. Kan? Tapi tak adalah abang kalau kita buat. Dia balik tak sampai dalam 2 minggu JPN dah call dah. Maksudnya mak dia buat report polis. Report polis kata anak dia kena rogol. Bawah umur 16, hang berzina ke, hang suka sama suka ke, dia kira rogol. Okey. Lepas tu kami ni, tim yang dikontak ini, dari segi kaunselor semua tu, kontak nak hubungi balik, nak hubungi, nak tengok macam mana nak boleh tolong semua kan. Sudah dibawa lari ke Langkawi. So kami pi lagi sebab tugas kita tak berhenti nak kena ajak pula cara macam mana tanya mandi wajib ke tidak apa semua kan. Apa nak edit dengan anak dalam perut, nak bagi kat siapa apa semua dah pregnant. Mana nak pi dah tak ada, tak apalah satu sahih. Okey. So kena tanya balik pula jiran-jiran. Contoh jiran-jiran bukan Teh Rogo lah. Memang ada buat balik sedia dengan laki dan semua.
Nah tu akhir zaman. Sekarang kakak kita mungkin selesa boleh main mengaji elok. Kakak bayangkan anak-anak yang akan sambung kerja kita ni, Allah sedang uji dengan fitnah akhir zaman. Jadi kakak kalau rasa tak apalah, tak mau tegur orang lain pun tak apa. Jaga anak-anak kita di rumah, jaga cucu-cucu kita di rumah sebaik yang mungkin. Nah, jangan disangka yang duduk dalam bilik tu elok. Tengok juga sebab Nabi sebut apa? Nah, khiyal, tengok khiyalihi, tengok kawan dia. Agama seseorang itu boleh ditafsirkan dengan agama ataupun akhlak kawan dia. Kena tahu anak kita kawan dengan siapa. Nah, sebab kebanyakan waris akan kata anak kami kat rumah okey cikgu. Pijak semut tak mati. Saya kata apa? Try suruh pijak gajah. Gajah pun pensan dengan anak kok ni. Dia tak percaya. Memang tak pernah keluar anak saya tu. Tiba-tiba pregnant kan. Tak keluar. Kok kata tak keluar. Kok cek dah tingkap ke apa benda kan. Tu cerita dia. Nah kakak, itulah sedikit gambaran bahawa kita tak boleh duduk selesa dah. Tak boleh duduk selesa. Kita sekarang diserang macam tu sudut ni. Daripada segi akidah dia, kami ditelefon untuk kes-kes murtad, perebutan anak. Ini kakak pun tahu. Lagi ada handset, google sikit, baru duk panas ke cerita ni. Elok-elok lelaki duk dora-dora bini lari bawa anak masuk Islam. Tengah duk belajar dah, anak ni pasti. Ajarlah surah-surah ni, boleh baca, boleh hafal dah. Tiba-tiba pak dia mai tuntut balik. Bila mak ni hadonah penjagaan memang dekat mak. Tapi bila mak ni tak bekerja, duduk menumpang rumah orang pula muasazah tadi. So suami datang, well employed, maksudnya memang kerja, ada nafkah. Dia boleh guna mahkamah yang ni menuntut balik hak jagaan anak-anak. Rupanya bila kita sidik, tim lawyer beritahu dia nak anak tu, yang nak anak tu bukan nak jaga pun, tapi sebab ada pok-pok belakang yang sokong murtad ini, ambil untuk murtadkan balik 3 orang anak dia. Ni yang tim ustazah sana ni, polis ni sedang ikhtiar untuk kita buat caveat, untuk kita langkau pula naik mahkamah atas untuk buat rayuan. Berdasarkan report kata suami ni pernah dera-dera semualah. Tapi perjuangan tu agak tipis. Sebab dari segi undang-undang anak tu bawah 18 kan, dia tidak boleh nak kita paksa, dia mesti ikut pada penjaga dia. Takat ni memang ayah dia menang lah. Tu kes murtad kakak. Saya habaq senario ni bukan setakat budak sekolah sebab kami ni kalau tim dakwah, tim yang bawah kita panggil Mawana Insan ni, banyak kes-kes sampai. Tak kira masuk babak rumah tangga lagi ni. Babak rumah tangga, hak pakcik cerai makcik 30 tahun nikah, cerai sebab ubat gigi, cerai sebab duit shilling. Ni masyarakat kita ni macam-macam dah serang kakak. Jadi Allah hantar kakak, ibu-ibu mengaji ni, ilmu dapat, patah balik dekat keluarga, patah balik dekat masyarakat. Barulah semuanya harmoni, barulah boleh sampai hasrat kita ke arah insan mukmin yang sejahtera. Tu mukadimah nak pergi ke buku tu. Dahsyat dah. Kalau mukadimah dekat sejam, bayangkan kuliah saya boleh cakap sampai 5 jam pun tak apa. Time mana tinggi marah, kata jerit gegak tiang arus, silap tiang masjid. Contoh pasal kahwinan, ada panggil kuliah untuk panggil perkahwin kan. Makcik tu habaq ni orang baling, bahasa baling kita tazahu. Apa istilahnya, bukan stres. Rimah. Rimah dengan pokmu. Maksudnya rimah dengan lelaki dia lah. Saya nak main mengaji, dia tak beri. Dia tak bagi main mengaji. Dia suruh baca kopi. Nak tubik mu baca kopi, buat nasi goreng kat aku dulu. Makcik stres bahasa kita, tapi dia sebut lain, saya tak ingat. Kalau bahasa Bani panggil apa? Kalau ini rimah tu rimah lah. Macam Islam tak ingat dah. Setelah dia ada istilah dia. Dia exit word untuk stres tu. Dia bangkit, ustazah, apa hukum dia ustazah? Saya ni rimah. Gitu, rimah lah. Nak tubik ngaji tak beri. Dia tak beri, saya siapa? Dia siapa kan? Dia lah. Macam kita kenal lelaki dia kan? Dia lah. Siapa makcik? Pokmu di rumah tu. Tu kalau bahasa makcik-makcik di belah sana. Macam dia anggap macam suami macam orang tua-tua tu macam pok kita lah kan. Pokmu di rumah tu lah.
Kata siapa dia pak tu? Laki makcik lah. Bawa sebut. Tu syurga makcik tu. Duk dia. Dok lah. Sayang tapi dia rimah. No. Jadi kakak hak tu hak cerita hak umur tu. Jadi saya ni alhamdulillah Allah bagi kesempatan kan bila duduk dengan tim yang Insan Sejahtera ni, pengguna Insan Negeri ni, kita ada 3 modul. Satu untuk budak-budak sekolah. Dah 2 tengah-tengah ni. Hak baru macam kami ni, baru nak mengenal alam rumah tangga, baru nak kenal lelaki, baru nak jaga anak. Hak fasa ketiga fasa kakak ni. Hak kena suburkan cinta sweet-sweet tu. Bila tercerita makcik balik ni ada cium-cium pipi, cium nama tua. Tu bahasa orang tua sana. Cium buat apa lagi tua dah. Kata makcik kena cium, balik mengaji pi cium suami, bagi izin mai mengaji. Makcik-makcik sini pun dah buat dah. Orang Kulim buat dah begitu. Tu ada yang anggap pi malu nak habang. Jangan malu. Dan buka buku nak cover malu kan. Orang Melayu malu gitu. Dia tak boleh sebut babak cinta-cinta ni, dia rasa malu. Tu kalau dengar rasa bahaya, Datuk Bahaya ceramah seronok tapi pakai tunduk muka kan. Cakar rimau tu kan. Balik mengaji ni kakak ni memang saya muda tapi tak salah mengaji dengan orang muda kan. Saya nak habaq lagu tu, saya pun kena buat. Saya ni jenis keras, tak reti tapi kena buat. Bukan takut suami lari, bukan terpengaruh dengan cerita perempuan itu. Ada tengok dah. Dah tak tengok Zah. Kami tak tengok benda-benda lara tu. Mohon. Saya bila orang dah sebut macam cik tanya, saya carilah. Sebab tak ada tengok, pasal dia berulang, tak ada tengok apa pun. Jadi cari-cari, tu saya heran. Kita perempuan ni kan complicated kan. Dia pelik. Kita tahu dah cerita tu stres. Tapi tengok juga. Lepas tu mulalah dia bebel kat lelaki kan. Apa punya cerita perempuan tu dah tahu. Tinggal. Seolah macam dia berada di watak apa kholish tu. Kholish kan. Lepas tu hak jahat tu nama apa? Lupa dah. Hak yang perempuan tak baik tu, watak tu nama apa? Tak wani abang, takut kantoi kan. Allah selamat. Sera. Duk geram kat Sera tu, tapi duk tengok juga. Dia cerita tu pukul 10 ke pukul 7? Cerita tu pukul 10 ke pukul 7 cerita tu? Kalau waktu maghrib memang dahsyat lah. Pukul 10 ke 7? Tak tahu. Alhamdulillah. Tapi muka ni macam sembunyikan jawapan ni. Kan? Hari kita Google. Pukul 10 ke pukul 7? Kalau pukul 7 memang Allah khabar. Na'udzubillah lah. Kalau pukul 10 tu kalau nak bersantai tengok-tengok lah. Tengok tapi jangan duk melempiaskan stres tu dekat tok lelaki. Ni abang tengok kalau abang buat lagu ni memang saya tak mai dah. Tak mai dah tengok abang sakit, tak mai dah. Tu drama mempengaruhi kita. Tu banyak. Jadi kalau saya pergi kan untuk program kan, hak anak-anak cara anak-anak, hak golongan kami ni cara kami lah. Dia banyak isu. Hak macam-macam ni kena pujuk. Balik kena mendaulatkan suami, kena ni. Yang tu ibu-ibu lagi ni dan insya-Allah kita akan ada program untuk sambut ni siapa yang 35 tahun ke atas. Nanti insya-Allah program Kerajaan Negeri Kedah kita akan panggil hak sweet couple ni supaya boleh kongsi dengan golongan tengah ni. Cerita pakmu buat apa, makmu buat apa, bagi jadi rapat. Sebab lah ni penceraian nombor 1 yang usia ini, usia kami ni. Nombor 2 usia makcik-makcik. Yang ketiga adalah golongan yang menikah macam tadi, berzina semua tu, lepas tu cerai. So golongan yang umur 20 tahun, yang 10 tahun perkahwinan itu yang paling tinggi sekarang ini, yang perceraian. Diikuti dengan umur kita ni, makcik-makcik ni. Dia lagi tua, dia lagi banyak benda. Dia pendam. Lepas tu tak boleh go dah. Cannot move on dah. Lepas tu lafaz cerai. Lepas tu kesian pula. Kan pergi masjid seorang-seorang, hak mak pun seorang-seorang. Panjang cerita dia Jadi ibu-ibu dan kakak, sebagai lalai dia baru saya buka kitab tu supaya kakak lepas ni bolehlah mengaji. Dan dan kitab ini adalah susunan diketuai oleh Ustaz Salim Mahmud. Saya terlibat juga sikit sebab saya bukan ahli dalam bidang hadis, tapi saya nak abang hadis dalam ni semua hadis sahih dah. Tak usah tanyalah dhaif ke tak, tak usah. Ni memang tim yang pemilihan hadis ini, pengumpulan hadis sudah diterjemahkan sebagai hadis yang sahih. Okey.
Dan hadis-hadis ini kakak dikumpulkan memang sesuai dengan saat kita sekarang. Apa tugas kita sebagai khalifah, sebagai isteri, sebagai mak, kita nak kena buat apa? Jadi dikumpulkan supaya lahirnya, nah hasrat kita ini nak bagi lahirnya masyarakat, keluarga yang faham dan amal cara Islam. Tu je. Dia amal Islam, biar dia meninggal dengan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Nah, tidak ada langsung yang Allah uji dengan suul khatimah. Nauzubillah. Tu matlamat. Nah, usaha untuk bangunan insan ni nak bagi semua faham dan boleh hidup, boleh amal cara hidup Islam, bukan seorang-seorang, tapi dia, keluarga dan orang sekeliling dia, masyarakat. Sebab tu nak bawa bagi kenal tentang hadis nak. Jadi cukup untuk hari ni hadis yang pertama saja. Dan memang Ustaz Salim minta ketika dibacakan buku ini, minta supaya orang yang mengaji tu boleh ikut, boleh baca. Nah, moga-moga dengan barakah hadis tu sampai dekat kita. Okay, kakak tengok yang hadis yang pertama nah. Takutlah api neraka walaupun dengan secebis tamar. Yang ni nak supaya kita ni rasa Allah tengok, rasa takut nak buat dosa tersebut. Disebutlah hadis ni syafa hufratin tu. So kita tengok nah. Okey, untuk bagi hilang mengantuk ke apa, sebelum nak berakhir ni saya baca, kakak try sebut nah. Kakak pun lebih alim, lebih fasih. Fasahah tu lagi dahsyat. Saya makhraj pun dah belajar lagi. Tapi tak apa, kita belajar, kita try baca sama-sama nah. Okey, an Adi bin Hatim. Ni ikutlah. Baca tengok dan ikut kita baca. Kita kembali kepada zaman persekolahan ya ibu-ibu. Okey, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Allah berterabur ni kalau kat sekolah saya lebih dengan Quran dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyiqqin tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Okey, kama qala. Baik. Yang kita selalu dengar bawah tu je, fatakun nar wala bisyiqqin tamratin. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kita selalu dengar yang tu je. Rupanya sanad matan hadis ni daripada atas tu cerita sebenar dia. Okey. So an Adi bin Hatim. Yang ni sahabat Nabi, dia asal bukan Muslim tapi dapat hidayah selepas dia dengar Rasulullah bercerita tentang cara bagaimana Rasulullah uruskan harta perang, ghanimah dalam peperangan. Dan Allah bagi hidayah dengan cerita tu je. Lepas tu terus dapat peluk Islam dan terus kekal bersama Islam. Banyak perang dia masuk antaranya perang Yamamah lah. Yamamah ni perang yang jarang orang cerita, tapi kisah dia memang dahsyat, memang superb lah. Kalah polis Evo 3. Okey, terjemahan dia, tiada seorang pun di antara kalian melainkan
akan diajak bicara oleh Tuhannya. Kita akan bicara dengan Allah. Bagaimana bentuk bicara itu? Wallahu a'lam. Adakah dengan amalan kita? Adakah dengan birruh, ataupun dengan bil jasad? Wallahu a'lam. Tanpa penterjemah antara dia dengannya. Tak ada orang tolong translate untuk kita. Tak ada orang duduk tengah-tengah nak jadi terjemah apa yang Allah cakap. Hang tolong jawab. Tak ada. Kemudian ia menoleh ke samping kanannya. Ia hanya melihat apa yang telah diamalkannya. Ketika kita duduk itu bicara dengan Allah itu, kita akan melihat kepada yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita tengok. Tak nampak apa kecuali maqaddama, apa yang kita amalkan. Kemudian ia bertoleh pula ke belah kiri, yusra kita. Sama juga, ia pun hanya melihat apa yang telah diamalkannya. Okey, dan ia melihat pula ke arah depan. Juga ia melihat, ia melihat arah depannya, ia melihat di hadapannya ialah narun, iaitu neraka. Jadi saat inilah cerita tentang seseorang yang bakal dihisap. Nabi bagi gambaran. Tengok kanan ila yaminihi, tak nampak apa juga, kecuali apa yang kita buat. Tengok pula bila kiri, yusara, sama juga nampak apa yang kita buat. Memandang ke hadapan, terbentanglah neraka yang Allah bagi. Maka bertakwalah kalian. So sebut sini fattaqun nar, fattaqu, bertakwalah kamu, takutlah kamu daripada dengan api neraka tersebut. Walaupun dengan sebiji tamar. Kenapa tamar? Tamar itulah makanan simbolik pada zaman Rasulullah SAW. Faman yajid, kalau kata tak ada jumpa tamar itu, tidak memilikinya, tidak ada bersama tamrotin itu, maka cukuplah fa bi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik. Tu gambaran. Kalau infaklah, takutlah kita buatlah kebajikan walaupun dengan sebiji tamar. Yang ni kisah dia ada dalam tu dikisahkan. Ada banyak riwayat katanya ketika mana yang orang datang minta dengan Rasulullah, minta kata tak makan lagi. Ketika itu ada beberapa biji kurma saja yang Fatimah, ketika itu Fatimah anak Rasulullah. Ada berbiji saja. Lepas tu Aisyah, Sayyidina Aisyah. Yang Fatimah cerita yang pasal orang meminta dengan Sayyidina Ali. Okey. So diberi juga, dikelepek. Saya baca satu sirah itu, Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kelepekkan tamar tu. Maksudnya macam kita nak buat penyek-penyek tu, dipenyek-penyekkan. Habang kata nak cuba berjimat. Tapi Rasulullah kata, kalau kamu yakin dengan Allah, fahuwa kafi, Allah yang mencukupkan, maka bagi keseluruhannya, fikulluhu, bagi semua pada orang yang meminta itu. Maka berilah. So tamsil dia itu adalah tentang buatlah kebaikan walaupun hanya dengan sebiji tamar. Okey, tu cerita ada kat situ Dalam buku ini kebaikan dia ialah ada hadis, ada sanad, ada matan, dan ada sedikit huraian hadis secara ijmali, secara keseluruhan dia. Dan di bawah itu refleksi itu ialah bagaimana kita nak guna untuk sekarang, untuk realiti sekarang. Kalau kau tengok sikit huraian hadis dia. Ibn Basal hadis ni dia mensabitkan bahawa manusia boleh melihat Allah dan bercakap dengan Allah. Yang ni ada satu topik khusus yang bincang pasal kita melihat Allah, berbicara dengan Allah. Dan ada perbezaan pendapat dengan aliran Mu'tazilah dan sebagainya lah. Yang tu dalam bab akidah. Dia angkat hijab menjadi penghalang manusia daripada melihat Allah, berbeza dengan orang kafir kerana mereka akan terhalang melihat Allah. Tu Allah sebut, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Bagi orang kafir ini terhijablah mereka selama-lamanya daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Hajar kata, bersedekahlah walaupun dengan sebelah tamar itu, dan jadikan sedekah itu ataupun kebajikan yang kita buat itu sebagai penghalang syatrah kita daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya buatlah apa jua kebaikan kau boleh buat. Bagi ayak, bawa gelas ayak dekat suami. Bagi kebaikan itu yang kita buat itu dikira sebagai penghalang kita dengan api neraka. Refleksi kita. Hadis ini merupakan bukti bahawa sedekah dapat menjadi penyelamat manusia daripada azab api neraka, dan perkataan yang baik juga boleh replace
tempat sedekah untuk dapatkan ajrun kebaikan tersebut. Nah, apa konsep sedekah? Bagi benda yang manfaat yang bernilai pada orang. Sebelum ni pernah banjir di Ibuai Baling kan. Kami ni kutip barang terpakai. Kakak, kita nak bagi barang terpakai ni, saya ajak ni, saya bagi tahu siap-siap. Seboleh mungkin cari hak elok lah walaupun dah pre-love. Nah, ni kami buka-buka. Ni saya sebut kan bosa kan. Hak putih getah. Beriang besar. Saya kira ni bukan setakat saya boleh masuk. Saya dah anak-anak boleh masuk. Adakah kita bagi tu nak mengosongkan rumah kita? Ataupun memang niat nak bagi ke orang? Kami ajar, bagi pertubuhan kami ajar, nak bagi kakak, kami akan ambil iron lipat dalam plastik, kelaskan siap-siap saiz jenis baju, supaya orang yang terima dia rasa kita nak bagi dan menghargai dia. Bukan kita bola plastik geremok pi letak kat tempat banjir. Kakak kalau pi hari tu kat Bibui tu kan, satu tempat tu ada segunung hak jenis mai campur tu. Mai campur, pilih nak yang mana. Takkan ada yang pilih. Sebab kalau saya pun kena banjir, saya juga mangsa banjir. Kalau Baling selalu banjir kampung kan. Kalau orang hantar tu, kita rasa kita ni adalah bahasa istilah dia macam humiliate, benda yang agak malu lah kan. Macam kita ni nak kata ke mana ayat dia, macam hina sangat ke kita. Lagu tu lah cerita dia. Memang orang tu nak memberi, tapi adab memberi tu buat macam kita nak bagi, dan bagi itu dapat pahala. Kalau kata kakak ada kemampuan, baju kita memang baju mahal, kita beli mahal baju butik kan, tapi kita tak pakai, tak muat, baju tu mengecil. Salah. Kita mengembang, baju tu mengecil kan. Duduk dalam plastik elok-elok, hanger kadang hang yang dia closest tu dalam plastik. Bila bagi ke orang pun rasa it's not a bundle. Bukanlah barang yang campur-campur. Bagi dengan niat memang nak bagi. Tu ni keraslah sikit, kasarlah sikit. Tapi ni lah sedih kan. Bagi telekong tapi kuning. Tek lalat. Kita nak buh klorok 3 dozen pun tak habis. Lepas kalau kita buh klorok banyak, dia lekat bau kan. Orang nak pakai tu, kalau kulit sensitif, habis muka orang tu. Tu nak bagi tu, kena fikir sampai teratur. Kalau anak-anak, kelaskan siap-siap. Ni hak tik lalat, kalau bahasa balik damuhnya. Damuh tu kotak. Tik lalat pun beri. Tak usahlah, tik lalat tu kita buat amal, jadikan dia kain buruk. So benda itu digunakan sehingga ke hujung hayat dia. Ada function, ada sebab dan jawab dengan Allah kain buruk tu. Ni saya berkeras ni. Lepas ni banyak kalau ada pepahai nak kutip, nak pre-love kan, bagi elok-elok, susun plastik, cantik lagi, iron siap-siap. Tapi kalau kami ironkan ni, kalau saya dengan tim buat, memang kami iron lah, supaya tak nampak huduh dan orang terima dengan hati. Doakan balik orang yang memberi itu. Tu konsep sedekah. Memberi, what you give, akan kita dapat balik. Kita akan dapat get back. Kita memberi, dapat balik. Tak mengharap balasan, tapi Allah akan hantar senang kita tu dalam cara lain, insya-Allah. Okey, kemudian kalau tak ada barang nak diberi, cukup hadis Nabi sebut kalimatin thayyibatin, kalimah yang baik, cakap yang baik-baik, nasihat orang dengan cara baik. Tak mampu juga menulis itu di Facebook akak kan, tulis kata-kata dakwah ke, up di status yang poster-poster baik. Moga-moga harapan orang yang baca status kita itu rasa tenang, dapat pahala dekat kita juga. Kalau nampak benda-benda mungkar, ada Nabi sebut dah 3 step. Kalau ada kuasa, gunakan kuasa. Kita sebagai mak, nampak dah kawan lelaki mai nak ambil anak kita. Kita mak ada hak untuk melarang bikrun, anak gadis kita. Jangan duk naik sekali. Lah ni jadi terbalik. Bila satu kes tu saya panggil waris mai, sebab anak dia duk menari TikTok. Menari TikTok tak apa lagi. Ni free hair. Buka, dah pakai tudung kan. Free hair menari, betul pi tayang dalam TikTok dia. Saya panggil waris. Saya kata dia dalam sekolah, anak pun anak saya. Saya kena jaga, saya wajib tegur, saya wajib tahan. Kakak, apa yang saya dapat balasan dia tahu tak? Mak tu kata, mak dia tengok video anak dia. Loh, saya ingat teruk sangat. Saya yang dengar tu kan. Ya Allah. Sampai kadang-kadang kita dia rasa, okay, I'm done.
Pasrah untuk biarlah kak rasa ni kak belalah sendiri. Tapi tak boleh kita sebagai cikgu murabi-murabiah ni tak boleh ada putus asa. Mak kata gitu, saya kata tak kak, selagi mana anak kak di bawah sekolah, di bawah saya akan pastikan dia ni baik. Di luar pagar kak nak jadi ikut sukalah. Kena pasrah begitu. Tapi kena usaha sungguh-sungguh. Moga-moga anak ni dengar dan dia balik bertarbiyah mak dia pula. Jadi kakak depan saya ni, kalau ada anak lagi dipanggil ke sekolah, adalah anak buat masalah apa-apa kan, jangan letak 100% percaya pada apa anak cakap. Ni luahan, pengalaman. Anak kita dengan kita lain, dia dengan orang di luar lain. Jadi ambil rasional kita, dengar dia, dengar apa yang orang panggil kita sekolah ke, maktab panggil ke, dengar, pertimbangkan, rasionalkan. Kalau perlu kita istikharah sebelum blaming, salahkan siapa-siapa, istikharah itu adalah yang terbaik. Saya ajak siap. Dan seterusnya di sini dikabarkan juga Rasulullah akan kabar kepada kita bahawa Allah akan bercakap dan menghisap segala amalan manusia tu tanpa ada perantaraan. Kemudian manusia akan lihat amalan di akhirat nanti. Kita dah tengok belah kanan ke tengok belah kiri, dan di depan kita adalah api. Dan dalam surah Allah selamat, saya tak ingat, Allah selamat. Dia kabarkan bauan api itu memerlukan masa beribu-ribu tahun untuk hilang dari bauan jika dibawa ke dalam nyata kita di dunia ini. Bau asap api itu 70 ribu tahun baru boleh hilang bauannya. Baru asap, bauan baru, belum lagi api, petah lagi bara yang Allah bakar untuk kita. Dan seterusnya, dan Bukhari sebut kita sini, pesan pada kita, takutlah api neraka walaupun kita bersedekah hanya dengan sebelah ataupun secebis tamar. Dan ada hadis sebut, kalau kita sakit, diuji dengan maridun, sebarang sakit, salah satu syifa dia ialah dengan bersedekah. Kalau Allah uji suami kita sakit, ada di hospital ke apa, minta izin untuk dia, kita sedekahkan atas nama suami kita. Kalau kita sakit, suami kena faham, kena sedekahkan atas nama kita. Nah, memang ada banyak testimoni dengan bersedekah itu Allah bagi syifa. Sekiranya memang syifa yang terbaik untuk dia lah, dan kesembuhan dengan asbab bersedekah. Okey, dan seterusnya diriwayatkan, itu cerita pasal Aisyah tadi. Ada seorang ada datang, Rasulullah suruh Aisyah bagi dekat kanak-kanak tersebut. Itu hadis yang pertama. Dan belakang tu, apa yang kita perlu buat? Kita kena beriman, percaya ada syurga dan neraka. Sebab ada fahaman sekarang ni diorang argue, kalau betul Allah itu adil, kenapa Allah bagi ada neraka? Why your God must prepare a hell for you? Kenapa kena sediakan neraka dekat kamu? Kalau kamu bicarakan tentang Allah itu Maha Adil dan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kenapa Allah sediakan tempat membakar untuk kamu? Persoalan itu perlu dijawab dengan konsep, kena main pula konsep akal. Allah bagi benda tu, Allah sediakan peringatan. Kalau kata Allah tak bagi peringatan pada awal-awal, barulah kata Allah tak adil. Tapi daripada awal penciptaan manusia, Allah sudah beri tahu adanya syurga dan neraka. Nak dapat syurga, apa kena buat? Dapat neraka, apa yang kita kena jauhi? Peringatan telah dibuat, telah diberitahu. Maka kita buat juga, itu adalah atas pilihan kita sendiri. Okey, dan seterusnya, kita juga kena bersedekah walaupun dengan secebis tamar. Lupa saya nak jalankan. Sebut bersemangat. Kakak yang ada lebihan hari ni, Fazah ada tak? Plastik ke apa? Ni bukan untuk saya. Saya minta untuk kakak infak, untuk yang pembinaan Ma'had Ibnu Ammar sebagai kita kan dapat free kan. So kita patah balik kepada Ma'had lah. Saya terlibat dengan Ma'had tersebut. Kalau nak pergi tengok di Terak Batu, ada kuliah setiap hari Ahad. Kuliah amal lah. Kalau kuliah yang ustaz-ustaz hari Sabtu, kalau kuliah dengan ustazah-ustazah hari Ahad. Pukul 3 hingga pukul 5. Ustazah yang hebat-hebat. Baru ni baru panggil Dr. Hasan Ali semua tu. Orang tua-tua budik dan plastik Kakak handbag segok tolong Zah. Lagi putih pula. Kakak tolong. Mana ada? Oh, pakai sakit kebal lutut Lupa.
Oh, maaf kakak no. Lupa kita tengah ni. Tak apa saya. Ada setengah orang dia tak bawa ubah kaki kan. Sebab pesan untuk guru kan. Dalam mengaji pun nak ubah kaki kena minta izin kan. Saya tak apa. Saya lupa minta maaf. Kakak boleh ubah kaki sekarang? Boleh tukar. Boleh tukar kaki kanan kita ke kiri. Tak apa dah habis dah. InsyaAllah. Dan kita sendiri kena sedar bahawa kata-kata dengan kataan yang baik juga sedekah, cakap yang baik, insyaAllah. Anak ada masalah, cakap betul, anak betul. Dan lazimi Ustaz Asma Harun ada ajar kita kan. Sentiasa hantar anak kita walaupun dah berkahwin, sentiasa sebut ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin. Yang menjaga, yang mengikat, supaya kalau ditakdirkan dia tu nak buat benda yang tak elok, Allah akan jentik hati dia. Kalau ditakdirkan buat dia tu nak jadi bangsa, contohlah orang nak ayah dia kan, Allah akan tepih bahaya tu daripada anak-anak kita. Buat walaupun sampai anak tu dah kahwin dah. Dan ni saya pernah satu forum dengan seorang ustaz. Dia abang ustazah dan dia saya ni forum sama kami panel lah. Saya ni umur dah kahwin anak 6 dah. Tapi setiap hari mak saya akan telefon. Baca doa kat telefon kat saya. Dia kata, lepas tu tanya salam pertama, abang mayang ni. Setiap hari daripada dia balik sampai dia nikah anak 6, mak dia akan telefon, abang mayang lagi. Abang mayang lagi. Tak jemu mak dia. Dia abang tu panel sebelah saya lah. Ustaz Afnan. Dan mereka yang sentiasa memikirkan hak akhirat mereka sama ada dihukumkan dalam neraka ataupun masukkan dalam syurga. Dan kita ni tu lah ujung kita. Nak pergi belah mana? Jalan antara dua. Jadi kita nampai sini, tadi saya nampai sini tadi baca ada 5 traffic light. 2 hijau, 3 merah. Jadi hijau tu kita nak syurga ni kan. Kita fikir, wih, tak ada isap apa. Tapi kalau merah tu dia mula lah rasa, Allah, macam-macam tunggu dah kat masjid. Tadi ada orang andai belakang ke apa. Macam tu bagi kita. Nabi kena apa kan? Merah, Allah tahan Zat. Tahan ni sebab apa? Mesti dah tanya kan? Nak tanya tu mula laga berok. Tu kan. So kita nak kalau boleh, kita benar-benar syukur. Tu terfilai hijau. Sampai ke shoot. Ujung sana. Jadi boleh ikut teratur no. Saya minta maaf dah apa yang kurang. Sebelum macam-macam kebah turun dua kaki, saya tak boleh balik. No? Mungkin kalau ada apa-apa yang nak kongsi, saya lagi sikit lah. No? Dalam kitab ada taklim muta'alim tu, Imam Syafi'i besar kat kita kan. Kalau ilmu ni orang bagi, kena cantik. Dia ibarat ilmu ni macam kambing jugalah. Kalau kambing tak diikat, kambing tu akan pergi merata. Dan segala boleh makan. Jadi kalau kita ikat kambing, paling kurang dia selamat dengan jagaan Allah. Jadi ilmu macam tu juga. Kalau kita tak ikat dengan catatan, maka dia akan terbang pergi jauh. Ataupun tak menulis boleh, tapi balik sampaikan balik dekat orang-orang yang kita dengar sikit-sikit tu. Ada apa-apa? Sambil-sambil nak fikir soalan, nak bagi pendapat ke bagi petua apa boleh. Itu saya bagi dekat sedih kot. Ada kuliah makcik-makcik ni. Makcik-makcik masjid Naga Hilik. Bagus betul. Dia pun buat macam mulai kan. Mukhayam. Dia ambil 3 chalet situ. Buat mukhayam ni. Tinggal abang-abang rumah habis. Abang-abang dia bagi. Try kot kita makcik kita buat tau. Minta dia abang nak pergi mukhayam. Abang tu satu malam je. Yang tinggal semalam je. Ayah nak pergi jumpa Allah. Tu suami kata apa? Habis aku ni berkunci syurga hang. Jawab kunci syurga juga bang. Tapi bagilah saya ayah nak pergi me time. Istilah orang muda ni, me time. Kalau ramai-ramai, we time. Itu nah. Itu macam-macam tu, dia buat kuliah semua. Tengah habis saya punya tazkirah tu, ada seorang makcik bangun. Dia pakai baju hitam semua. Ustazah, dia kata betul kita kena jaga lelaki kita. Saya kata pasal dah kan. Tajuk cerita ni. Tiba-tiba makcik tu bangun. Kita kena jaga lelaki kita Ustazah. Kata pasal apa kok? Di saya ni ada apa? Dia terlibat dengan bidan-bidan pun. Dia kata kena ajak makan, jaga makan kita ni elok-elok. Suami kita tu ladang pahala. Kunci Allah tu baru betul. Kunci Allah tu. Lagi kita ni ladang pahala kita tak so. Saya kata alhamdulillah. Saya ingat dia nak promote suami guru ke apa kan. Tapi dah abang kata
ladang pahala kita. Jadi kita ni kena jaga sungguh-sungguh badan kita ni. Lepas tu saya tengok Allah ni nak macam pelik lah pula kan. Kita kan model kan, gemuk kan. Tapi gemuk kita orang sayang dah. Tapi saya tengok makcik ni dengan makcik-makcik dia bagus badan tu. Maksudnya badan tu kata badan segak lah. Tangan kebal lutut tu normal lah macam-macam. Dan ni ada rawatan tu, ada pula video. Dia sedut yang merah tu lah. Brek. Lepas sedut 3 kali, dia jalan dengan elok. Kalau berani buat. Kalau lumpuh dia macam saya lah. Jangan percaya 100% kat TikTok kan dekat Facebook tu. Tengok rawatan ni. Ada apa-apa nak bagi petua ke, nak bagi apa-apa soalan ke, nak tanya apa-apa. Tanya lah, biasa-biasa tak ada. Susah-susah tak berumur dengan soal ustaz lah. Ada apa-apa nak kongsi, cerita? Ada? Kalau ada masa tabik ni kat masjid ni. Okey, kata ada, saya mohon doa lah. Ada 2 musibah lah. Yang pertama ni anak murid saya lah. Mak dia pun anak murid saya juga. Mak dia berumur 47, tapi Allah bagi rezeki baru bersalin malam 47. Kakak nak bagai gini dia pun tak jangka anak murid saya tu 21, mak dia 47. Lepas tu baru dapat adik baby baru. Alhamdulillah rezeki. Tapi kakak Allah uji sekejap lah. Semalam lepas deliver tu dia drop oksigen. So doktor bagi 50-50 lah. Dan ditidurkan. Sekarang di ICU terkulit. Baby Alhamdulillah selamat, baby girl. Tapi masih belum dapat jumpa mamak dia. Dan nak saya minta saya tolong doakan. Dan saya percaya dalam kalangan kita ni ada doa yang mustajab, ada doa yang Allah terima, tak ada hijab, semua kan. Kita angkatkan dan kita bacakan Al-Fatihah dengan niat syifa syifa kepada ibu, kepada Nabi lah. Allah SWT dengan orang penuh dia. Saya panggil dia Kak Ilah juga antara yang mengaji dengan saya lah. Dan kita doakan supaya Kak Ilah Allah beri kesembuhan dan kita niatkan juga Al-Fatihah itu sebagai penawar syifa kepada kita dan menjadikan amalan setiap hari. Sekiranya ada yang anak zikir ke ataupun kita sendiri yang zikir, baca Al-Fatihah niat syifa untuk diri kita setiap hari dalam gelas ni. Baca 7 kali Asy-Syifa atau 7 kali Al-Fatihah tu. Dan sampai ni kakak pun tak lama dah pada amai dah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebutkan nama. Maka kita sendiri lah. Yusni Yusuf. Sebutkan nama kita, ya Allah, lemburkan ya Allah, lemburkan ya Allah. Kalau anak kita sebut satu nama anak kita. Akhirnya nama anak kita Umairah binti Yusni. Anak mak nama kita lah, nama mak kita. Jadi yang pagi ni saya mohon sahabat semua bersama-sama kita sedang berdiam kepada Kak Ilah kita lah. Tak kenal tapi kita adalah saudara kita, silaturahim kita. InsyaAllah. Al-Fatihah. Baik, kita dengan doa tu insya-Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warahmah kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kami Ya Allah. Jadikan amalan kami menghadiri majlis ilmu pada hari ini sebagai satu amalan dikira di sisi-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jika ada di kalangan kami, di kalangan ahli keluarga kami, di kalangan sahabat-sahabat kami, di kalangan jiran-jiran kami, di kalangan anak-anak kami Ya Allah, yang sedang Kau uji dengan sedikit kesusahan Ya Allah, dengan sedikit ujian kesihatan Ya Allah, dengan sedikit ujian keuangan Ya Allah, maka lapangkanlah hati kami semua, hati mereka semua Ya Allah. Lapangkanlah, permudahkanlah segala urusan kami, mereka dan semuanya Ya Allah, muslimin dan muslimat dunia ini Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami dalam menegakkan agama Islam Ya Allah. Sekiranya ada perjuangan-perjuangan di bawah kalimah Allah Ya Allah, maka jadikan kami salah seorang daripada mereka Ya Allah. Hadirkan kekuatan kami Ya Allah, akal rohani dan jasad kami Ya Allah, untuk berada di jalan-Mu, menegakkan agama-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami tanggung Ya Allah. Jangan campakkan kami tanpa pandangan-Mu Ya Allah. Letakkan kami sentiasa di bawah pandangan-Mu Ya Allah. Jika berlaku kehilafan Ya Allah, tegurlah kami Ya Allah, dengan asbab sahabat-sahabat, ahli keluarga dan sekeliling kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Kau sisihkan kami dalam apa jua keadaan Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu Ya Allah. Hadirkan kami bersama-Mu Ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan para ahli syuhada yang lain Ya Allah. Tempatkan kami bersama syurga dengan rahmat-Mu Ya Allah. Tegurlah kami sekiranya berlaku salah silap kami Ya Allah. Datangkan sahabat ahli keluarga yang sanggup menegur kami Ya Allah, agar sama-sama menuju rahmat-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, di sana sedang adanya perancangan pihak-pihak musuh untuk menghancurkan Islam Ya Allah, maka patahkanlah perancangan mereka Ya Allah. Letakkanlah senjata-senjata-Mu di tubuh badan mereka Ya Allah. Hapuskan perancangan mereka Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, jadikanlah kami insan yang terpilih untuk sama-sama di jalan-Mu Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau bolak-balikkan hati kami Ya Allah sesudah Engkau beri hidayah kepada kami Ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Maha Pemurnia Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.